Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita secara online insya-Allah. Minggu depan insya-Allah kita bersemuka di surau Sunway Kayangan insya-Allah. Kerana belum sampai tarikh kematangan lagi. Jadi malam ni insya-Allah kuliah kita berkaitan dengan hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan insya-Allah sebelum kita mulakan sama-sama kita buka dulu dengan bacaan kita Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat 93 masih lagi di dalam hadis yang kedua, iaitu hadis Jibril yang berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dan tanda-tanda kiamat. Malam ini tajuk kita rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah bererti percaya kepada wujudnya sebagai Tuhan yang sempurna sifatnya secara mutlak, pencipta alam ini, penyusun peraturannya, pengatur perjalanannya. Ia Tuhan yang wajib disembah dan diakui kemuliaannya, kekuasaannya dan dipatuhi hukum-hukumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Maka ketahuilah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan pohonlah keampunan bagi dosa engkau. Surah Muhammad ayat 19. Bukti yang menunjukkan wujud Allah Subhanahu wa taala ialah wujudnya sekalian makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan dalil wujudnya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dengan firman-Nya, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas." وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Dan Tuhan kamu itu Tuhan yang satu, tiada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati, ini keringnya, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi.
Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya, yang menggunakan akalnya. Suratul Baqarah ayat 163 hingga 164. Kedua ayat ini adalah jelas sekali pengertiannya dan menunjukkan dan petunjuknya yang membuktikan sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemurahannya dan kesayangannya yang tidak terhingga hingga diciptakan segala yang tersebut untuk kepentingan hamba-hambanya yang berakal, yang mahu berfikir. Iaitu orang-orang yang tidak membekukan otak untuk memikirkan rahsia segala ciptaan itu, guna mendapatkan gambaran wujud Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tunggal, di samping memperolehi faedah daripadanya di dalam dunia ini. So dalam tajuk kita kali ini ialah rukun iman yang pertama lah. Jadi pada yang lepas, hadis tersebut telah membahaskan tentang rukun Islam, dan kita dah bahas satu persatu rukun Islam secara ijmali, secara global lah, secara ringkas sahaja. Kemudian di sini kita masuk pula kepada rukun iman. Masuk pula kepada rukun iman yang mana kita sedia maklum bahawa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Kemudian beriman kepada kitab-kitab. Kemudian beriman kepada rasul-rasul. Dan yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan akhir sekali, beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama di sini dia akan bahas apa maksud beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So yang pertama sekali tu, apa maksud beriman? Itu yang penting lah. Apa maksud beriman? Seperti yang dah kita bahas dalam kitab akidah. Tuan-tuan ni antara yang paling lama lah saya kuliah akidah di surau tuan-tuan. Kitab akidahnya dah bertukar sampai 3-4 kitab dah khatam. Jadi dah masak lah maksudnya dah dah faham lah insya-Allah. Jadi pembahasan tentang iman tu pun dah banyak kali kita bahas setiap kitab, hampir semua kitab kita bahaskan. Sampai sini kita ulang-ulang sajalah. Makna iman iaitu tasdik bil qalbi. Secara bahasa, tasdik bil qalbi. Kemudian secara istilahnya, tasdik bil qalbi bima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ulima min ad-din bid darurah. Iaitu membenarkan di dalam hati terhadap perkara-perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi perkara yang diketahui dalam agama secara daruri. Jadi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa itu ada 2 lah ataupun 3 lah kita kata. Nabi bawa yang pertama perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan. Dan ini pun kan hadis Nabi lah ni. Yang menyatakan rukun iman yang ada 6 itu termasuk apa yang Nabi bawa lah. Kemudian Nabi bawa juga rukun Islam. Kemudian Nabi bawa juga rukun ihsan. Jadi perkara-perkara yang diketahui secara daruri itu maksudnya secara mudah, secara jelas, secara pasti oleh semua umat Islam tahu akan perkara tersebut. So di sini antaranya rukun iman yang ke-6 itu kita mesti membenarkan apa yang Rasulullah SAW bawa tentang keimanan. Yang pertama iaitu tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Secara rukun Islam tu dia bahas tentang syahadah, dan di sini rukun iman maksudnya membahas tentang kita perlu beriman, maksudnya perlu mentasdikkan, membenarkan. Kita perlu membenarkan perkara itu dalam hati, meyakini, percaya, beriktikad, berpegangan, apa sajalah, semua sama je mana dia. Jadi itu makna iman. So yang pertama, beriman kepada Allah dulu. Beriman kepada Allah Ta'ala dululah. Pasal apa yang lain-lain tu adalah cabang-cabang. Jadi kalau orang tu tak beriman kepada Allah, tak ada gunanya dia beriman kepada malaikat ke, kitab ke, rasul ke, kiamat ke, qadar-qadar. Yang asasnya adalah beriman kepada Allah. Itu sebagai Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya. Dialah. Kemudian perincian terhadap Allah Ta'ala itu kalau mengikut mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kita belajarlah sifat 20 untuk mengenal Allah dengan sekurang-kurangnya. Sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya. Tapi secara ijmali, secara global, kita wajib beriman bahawa Allah Ta'ala itu ialah tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Dan Dia adalah
Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat yang sempurna, yang layak baginya. Yang mana jumlahnya hanya diketahui oleh Allah sendiri. Dan sebahagian besarnya diceritakan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang makbul. Dan di situ para ulama bermacam-macam cara lah, bermacam-macam manhaj untuk menentukan sekurang-kurangnya kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan berapa sifat. Saya tak tahulah selain daripada Asy'ariyah, yang saya tahu mazhab yang majoriti umat Islam berpegang kepada Asy'ariyah, iaitu mengenal Tuhan dengan sifat 20 ataupun kita kata 13 pun boleh lah. Sebab sifat ma'nawiyah itu lazim kepada sifat ma'ani. Kita belajar kan, saya malah nak hurai panjang, tuan-tuan dah baru 3-4 kitab dah khatam lah dengan saya lagi sifat 20. Sekarang ni pun masih lagi kita belajar kan. Jadi daripada mana? Daripada ayat tadi lah. Daripada ayat tadi, bila ulama kita mengkaji ayat Al-Quran, maka di sini bukan ayat ni saja pun sebenarnya sudah cukup. Ayat ini saja sudah cukup. Tapi sebenarnya ada 600 lebih ayat-ayat kauniyah dia panggil. Ayat-ayat kauniyah yang menunjukkan siapakah Allah Ta'ala itu. Jadi di sini dia bagi tahu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim. Itu jelaslah, iaitu Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu dan tidak ada Tuhan selain dia, dan dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri ila akhirih. Okey, di sini dia bagi tahu tanda-tanda. Dia bagi tahu tanda. Yang pertama dia kata penciptaan langit dan bumi. Maksudnya bila dikatakan penciptaan langit dan bumi, makanya semua sekali lah. Semua makhluk-makhluk yang berada di langit dan di bumi. Kemudian Allah perincikan, contohnya wal fulkil lati tajri fil bahri, iaitu kapal-kapal yang berlayar di lautan. Maknanya Allah Ta'ala jadikan lautan sebagai tempat untuk kapal berlayar untuk manusia menuju dari sebuah benua ke sebuah benua yang lain. Bima yanfa'un nasa, dengan apa-apa yang memberi manfaat kepada manusia. Bahkan laut itu ada macam-macam, ada ikan, kan? Selain daripada sebagai pengangkutan laut, ia juga ada sumber-sumber makanan seperti ikan dan lain-lain. Kemudian wama anzalallahu minas sama min ma'in, iaitu hujan. Allah Ta'ala turunkan hujan untuk menyuburkan tanah. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu air hujan itu menyuburkan tanah-tanah yang kering kontang, lalu disuburkan oleh air hujan supaya wabassa fiha min kulli dabatin, dan di situ Allah Taala sebarkan juga di muka bumi itu binatang-binatang yang sebahagiannya boleh diambil faedah untuk dimakan, dan sebagainya dijadikan tunggangan, sebagainya diambil bulu-bulunya dan sebagainya. Dan wa tasrifir riyah, dan Allah Taala mengiring ataupun mengontrol angin-angin yang bertiup, was-sahab, dan hujan-hujan. Musakhkhar bainas samawati wal ard, dikontrol, dikawal di antara langit dan bumi. Kemudian last kali Allah kata apa? La ayatil ulil alba, la ayatin liqaumi yaqilun. Ayat tanda-tanda, ayat tu maksudnya tanda-tanda bagi orang yang menggunakan akal. Tiba-tiba Wahabi kata tak payah guna akal. Allah suruh guna akal, dia pula nak lawan Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi daripada ayat ini jelas, maknanya macam mana kita nak mengenal Allah, lihat kepada ciptaan Allah. So di sini Allah Ta'ala bagi sebut makhluk di langit, di bumi, kapal dan sebagainya. Maka ulama-ulama kalam mengkategorikan makhluk ini sebagai dua kategori yang paling tinggi, iaitu jisim dan arad. Jisim dan arad, iaitu benda dan sifat benda. Nak pakai istilah apa pun tak apalah, jirim ke, jisim ke, jauhar ke, itu dalam kita dah bahaskan dalam akidah. Maksudnya benda lah. Jisim ke, jirim ke, jauhar ke, itu maksudnya benda. Kemudian arad tu apa? Sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda, maksudnya perubahan siang malam. Itulah sifat-sifat benda. Sifat-sifat yang berada pada bumi, dia boleh menjadi bila dia pada waktu siang bumi terang, dan pada waktu malam bumi menjadi gelap. Itu sifat-sifat bumi.
Kemudian ada panas, ada hujan, ada angin yang bergerak. Bergerak itu semua sifat. Itu semua arat ataupun dipanggil sifat atau dipanggil arat. Jadi cuma lafaz sajalah. Ulama menyimpulkan bahawa segala apa yang disebut dalam ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain yang lebih kurang dalam 600 lebih yang mana Allah mengulang-ulang yang sama. Maksudnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang malam dan sebagainya ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. So ulama ringkaskan semua benda itu dua saja. Dia punya jenis yang tertinggi, jinsul a'la dia dipanggil, iaitu jisim dan arat ataupun benda dan sifat bagi benda itu. Jisim dan arat memang pembahasan yang detailnya dalam ilmu makulat. Kalau nak bahas secara detail lah. Sains pun bahas juga. Sebenarnya sains pun bahas juga. Sains bahas kan dalam biologi kan. Jisim tu ada 3, pepejal, cecair, gas. Sifat-sifat jisim tu fizik juga lah. Selalunya fizik lah kita kata. Fizik. Pergerakan kan. Pergerakan, bunyi, lepas tu suara, bunyi, suara, kemudian bau. Itu kan dia belajar dalam fizik. Tapi tujuan dia belajar itu untuk faedah-faedah lain lah, bukan. Tapi kalau kita di sini dalam ilmu kalam, kita belajar faedahnya untuk kita mengenal penciptanya. Sama-sama belajar bab jisim. Kalau dalam ilmu makulat, dia just belajar nak mengenali apa itu jisim, apa itu arat tu saja. Kalau dalam bab fizik, dia belajar kan teori-teori tentang arat dan jisim ini. Jisim tu adalah cantuman daripada mas, sel cantuman daripada molekul cantuman daripada atom ada proton, elektron, neutron. Dan untuk faedah-faedah tertentu lah, faedah-faedah manusia lah kita kata. Maka dari situ kita dapat faedah dengan belajar tentang bunyi, belajar tentang pergerakan kan. Itu fizik untuk faedah. Tapi dalam ilmu kalam kita belajar itu untuk supaya kita mengenal penciptanya. Untuk kita mengenal penciptanya. Itu beza dia. Bersama-sama kaji jisim arat, sama-sama kaji jisim dan jisim arat, maksudnya benda-benda material ni ataupun dipanggil fizik lah. Untuk kita, kalau dalam ilmu kalam kita untuk kita mengenal pencipta, sebab Allah sendiri yang bagi tahu. La ayatil liqaumin yaqilun, adalah tanda-tanda bagi orang yang mau menggunakan akalnya. Lepas tu ada kata dah ini teori jisim arat ni Mu'tazilah punya ataupun asalnya daripada falsafah. Ya, tak ada masalah. Apa masalah ni? Kalau teori jisim arat ni datang daripada falsafah, datang daripada Mu'tazilah, tapi kalau kita gunakannya untuk mengenal penciptanya, apa masalah? Ada salah ke? Bahkan Allah suruh lagi? Ke kau yang tak faham ayat Quran? Itu je. So jelas. Jadi apa yang Allah cerita di sini, makhluk-makhluk langit dan bumi. So jadi sifat 20 itu ulama pun okey. Jadi Allah dah bagi isyarat, Allah kata nak kenal aku, kau tengok pada makhluk ni. Aku ciptakan makhluk ni. Jadi untuk Allah Ta'ala, Tuhan itu mencipta makhluk, apa yang perlu dia ada? Yang pertama, mestilah dia perlu ada kudrah. Yang paling dekat lah, yang paling dekat dengan pemahaman kita, dengan akal kita, dah tentu dia ada kudrah, ada kuasa. So tak mungkin dia ni lemah, tak ada kudrah, tak ada kuasa, dia boleh menciptakan. Belajar fizik kat sekolah, okey pula ya. Itulah dia. Tapi belajar fizik untuk kenal Tuhan tak boleh. Itulah dia. Orang tak ada akal lah tu. Jadi yang paling dekat dengan akal kita, pertama sekali Tuhan, kalau dialah yang menciptakan alam, pastilah dia ada kuasa. Tak mungkin dia lemah. Tak mungkin dia lemah. Mestilah dia berkuasa, dia ada kudrah. Kemudian dia mestilah ada kehendak. Bila ada kudrah saja tak cukup, dia kena ada kehendak untuk menciptakan. Maksudnya dia nak memilih, menentukan nak cipta macam mana, bentuk macam mana, zaman macam mana, masa macam mana, tempat macam mana, semua. Itu mesti ada kehendak. Kemudian mestilah ada ilmu. Mesti penting. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak cipta kan? Buat cokodok pun kalau tak ada ilmu, tak jadi cokodok kan? Jadi cokatak. Jadi perlu ada ilmu. Dan ketiga-tiga ni, bila ada kudrah, ada iradah, ada ilmu, mestilah hidup, takkan mati kot. Mestilah ada sifat hidup. Jadi ini 4 sifat sekurang-kurangnya, 4 sifat sekurang-kurangnya yang Tuhan perlu ada untuk dia menciptakan langit dan bumi. Dia sendiri beritahu, dalam penciptaan itu ada tanda-tanda tanda-tanda sifat-sifat Allah Ta'ala. So paling ringkas kita kata 4 sifat ni sekurang-kurangnya kena ada. Kudrah, iradah, ilmu dan hayah. 4 ni kena ada.
Kemudian selebihnya lagi, contohnya sifat sama, basar, kalam itu satu kesempurnaan. Satu kesempurnaan bagi Tuhan. Kita tambah lagi supaya jadikan jadi tu 7 sekurang-kurangnya. Yang mana sama, basar, kalam itu diambil daripada dalil naqli, supaya kita menggabungkan kedua-duanya antara akli dan naqli. Itu kita bahaskan dalam akidah panjang lah. So, itu je lah maknanya setakat akhirnya jadilah 7 sifat ma'ani. Kemudian kita mesti kena tahu bahawa Tuhan kalau dia yang menciptakan alam ini, dia sendiri itu diciptakan ke tidak? Kan? Bila kita belajar, okey, Tuhan ni dia pencipta alam ini. Okay, dia sendiri itu diciptakan ke tidak? So kita kata, mana boleh dia diciptakan? Kalau dia diciptakan, bermakna ada yang lebih hebat pada dia lah yang menciptakan dia. Mustahil. Maka yang menciptakan Tuhan itulah yang selayaknya jadi Tuhan. Maka tak boleh. Dia tidak jadi. Habis tu kalau Tuhan tak diciptakan, Tuhan macam mana? Wujud dengan sendiri ke? Wujud dengan sendiri pun mustahil. Mana boleh sesuatu tu dulu tak wujud, tiba-tiba wujud dengan sendirinya. Tarjih bi ghairi murajjah ataupun rujhan bi ghairi murajjah itu mustahil. Maka akhirnya tinggal satu saja, Tuhan itu memang sedia ada, iaitu wajibul wujud yang bersifat qidam dan baqa. Dia wajibul wujud maksudnya kewujudan yang wajib, wujud li zatihi. Dia wajib li zatihi, wujud li zatihi. Bila wujud wajibul wujud, wujud li zatihi, maka dia mesti qadim, mesti baqi, bersifat qidam dan baqa. Jadi dah tambah dah. Dan oleh kerana dia ni qadim, selain daripada dia, makhluk ni adalah hadis, baru diciptakan, maka dah tentulah dia mukhalafah lil hawadis. Bila dia qadim, maka dia wajib mukhalafah lil hawadis. Iaitu dia menyalahi perkara yang baru, tak sama dengan perkara yang baru, tak sama dengan makhluk. Dan dia mesti qiyamuhu binafsih. Dia berdiri dengan sendirinya, independen. Dia al-ghaniyul mutlaq. Dia tak berhajat kepada apa pun. Dia qiyamuhu binafsih. Dan dia mesti esa. Esa pun Allah Ta'ala sendiri cakap dalam surah yang lain kan. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada Tuhan selain Allah Ta'ala di langit dan di bumi, maka akan hancurlah langit dan bumi. Maka tak boleh ada dua Tuhan. Kena ada satu je Tuhan. So dah wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuh ni wahdaniyah. Campur 7 sifat ma'ani tadi, jadilah 13. Itulah asalnya. Cukuplah sekurang-kurangnya Tuhan itu ada 13 sifat tu sekurang-kurangnya. Tapi tak adalah kita kata 13 saja. Banyak sifat-sifat Asma Husna dia pun dah 99 kan. Dalam kitab-kitab yang lain, ulama kaji lagi tentang sifat-sifat Allah dan nama-Nya, Asma'ul Sifat, Asma'ul Husna dan sebagainya. Yang paling banyak yang setakat ni saya baca kitab Qadi Abu Bakar Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi Al-Ishbili Al-Maliki, anak murid kepada Imam Ghazali. Dia ada Amadil Asna, tak silap saya. Kitab dia 2 jilid. Dalam tu dia senaraikan lebih kurang 260 lebih ke 270 lebih nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan Allah. Semua diambil daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Banyak 200 lebih. Itu pun yang Allah cerita saja. Yang hakikat sebenarnya Allah saja yang tahu. Jadi nak belajar banyak-banyak, sebab 20 pun tak lepas, terkangkang-kangkang, nak belajar 99, nak belajar semua sekali Asma'ul Sifat. Jadi ulama kita kesian, orang masyarakat awam ni bagi ringan-ringan dah lah. Rukun semayang 13, Allah Ta'ala pun cukuplah 13. Kebetulan je, bukan pakat Kebetulan je dia 13. Lepas tu ditambah lagi lah yang 7 sifat manawiyah tu. Bila ada kudrah mestilah qadir, bila ada iradah mestilah murid, bila ada ilmu mestilah alim, bila ada hayah mestilah al-hayy, bila ada sama mestilah sami', bila ada basar mestilah basir, dan bila ada kalam mestilah mutakallim. Jadilah 20. Mudah saja. Tiba-tiba sifat 20 falsafah. Sifat 20 tu ada falsafah Greek Yunani. Apa ni? Kalau yang bercakap tu orang biasa, kita boleh lagi pejam mata kan, tutup telinga. Ni yang bercakap ni ilmuwan tinggi, mufti, PhD sampai 2-3. Cakap sifat 20 tu Greek falsafah Yunani. Allah, maknanya Islam lah kot dia orang tu. Mungkin maknanya ahli falsafah Greek Yunani itu Islam, percaya Allah wujud, percaya Allah qidam, percaya Allah baqa, percaya Allah qudrah, percaya Allah satu. Hebat. Islam jugalah akhirnya dia orang tu Itulah dia kata terlebih pandai kot. Akhirnya Allah Ta'ala zahirkan kejahilan dia. Minta maaf lah kalau agak pedas. Kalau pedas minum air.
Okey, jadi untuk bagi mazhab ataupun metodologi manhaj ulama-ulama Asy'ariyah yang diasaskan Imam Abdul Hasan Asy'ari, sebab apa? Sejarah yang berlaku sebelum tu, ya, apabila nak membahas tentang Allah, ada yang melampau-lampau di dalam mengisbatkan semua sifat Allah. Habis semua tangan, kaki, wajah pun semua diisbatkan. Akhirnya dari kesan daripada itu muncul satu puak namanya Mujassimah Musyabbihah, yang menjisimkan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian datanglah bangkit lagi satu golongan nak membersihkan Allah daripada tajsim dan tasybih, nafikan semua sifat. Habis semua benda dinafikan. Semua dinafi, ya, jadilah Mu'attilah. Iaitu yang menafikan sifat, yang mentaktilkan sifat. Yang masyhurnya awal-awalnya Jaham bin Safwan, kemudian diwarisi pula oleh Mu'tazilah. Dia orang nafi yang kononnya nak tanzil lah, nafi habis. So datang Imam Abu Hasan Asy'ari, senang kita macam inilah. Kalau kita nak isbat semua pun tak boleh, sebab ada sebahagian sifat Allah tu mutasyabihat. Sebahagian apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran tu kan, dia ayat mutasyabihat. Contohnya, tangan Allah, wajah Allah, apa semua tu mutasyabihat. So kita jangan. Allah Ta'ala larang kan, jangan kamu ikut-ikut ayat mutasyabihat. Nabi pun larang, jangan kamu bahas ayat mutasyabihat. So kita pilihlah ayat-ayat sifat yang muhkam saja. Tadilah tu yang pilih tadi, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, besar kalam, kemudian sifat salbiahnya, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hadis, qiyamuhu binafsi dan wadaniyah, itu cukuplah, tu jelas, itu sepakat semua tak ada khilaf bab tu. Yang nafi pun tak boleh nafi, yang nak isbat pun mesti isbat. So tak payah kita sentuhlah bab-bab mutasyabihat, tangan, kaki, wajah, bersemayam, tak arah di langit semua. Itu semua zikir-zikir Wahabi tu. Kita zikir kita qidam wujud, qidam baqa, mukhalafah lil hadis, qiyamuhu binafsi wadaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, besar kalam, yang disepakati oleh semua orang. Tak ada siapa pun boleh nafikan sifat 20 itu adalah sebahagian besar atau bahkan sifat yang utama, yang asas bagi Tuhan. Okey. So bila Allah tanya apa makna beriman kepada Allah, dia kata, aku beriman kepada Allah bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Allah Ta'ala itu adalah zat yang wujud, yang bersifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna, yang layak bagi dia. Dan antara sifat-sifatnya yang terpenting adalah dia wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Dia bersifat sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, besar kalam. Titik. Selesai. Tu je, banyak lagi ada. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul sampailah as-sabur, selesai. 99. Tak cukup lagi. Nanti aku ambil kitab, aku baca, kau duduk. Faham? Jadi pilihlah nak yang mana. Nak cerita 260 lebih sifat Allah dalam Quran ke, atau nak baca terus 30 juzuk Quran tentang ayat-ayat cerita tentang Allah, atau nak baca Asmaul Husna, atau nak sifat 20 saja. Kita relax lah, 20 dah lah. Kita tak larat kan banyak-banyak. So kita pilihlah, ulama kita pun faham kan. Banyak lagi kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi cukuplah belajar 20 sebagai asas. Selebihnya bukan menafikan, tak nafi pun. Nak belajar selebihnya bagus, yang ada masa tu belajarlah kita Asmaul Husna, Asmaul Sifat, tu bahas semua. Boleh? Itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Selanjutnya, kalau ditinjau secara lebih mendalam, isyarat atau petunjuk-petunjuk ayat tersebut ternyatalah lagi bahawa ada dua perkara yang menjadi unsur utama untuk kehidupan rohani dan jasmani manusia. Pertama, unsur agama yang bertalian dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, iaitu Allah. Kepercayaan ini adalah dasar jiwa bagi orang yang beriman. Kedua, unsur kehidupan di dalam dunia. Dunia yang terdiri dari langit dan buminya. Perubahan malam dengan siangnya, pelayaran kapal di dalam laut membawa muatannya, penghidupan tanaman dengan airnya, iaitu air hujan, pembiakan segala jenis binatang dan banyaknya peredaran angin dan awan menurut masanya. Semua itu adalah menjadi bukti yang nyata menunjukkan keesaan Allah Ta'ala, dan semuanya itu adalah menjadi sumber bagi kehidupan di dunia ini. Nak mewujudkan mesti kudrah. Mesti kudrah. So nak menentukan, nak tukar siang, batu malam, berapa lama siang, berapa lama malam, itu iradah. Itu iradah. Dan untuk dan juga bila nak turun hujan, berbanyak mana nak turun hujan, dekat mana nak turun hujan, itu pun iradah. Dan mesti disertai dengan ilmu.
Ilmu yang cukup setiap orang yang nak dia berikan, boleh terlebih tak boleh, terkurang pun tak boleh. Dia kena ada QS, QC, QS apa lagi kan. Nak buat satu bangunan kan, dia kena melalui macam-macam department ada. Antara yang pentingnya QS, QC kan, betul lah. Check kuantiti, kualiti simen nak pakai banyak mana, konkrit besi nak pakai banyak mana, lepas tu berapa tingkat nak buat, tanah yang nak dibina tu dia punya kedalaman foundation ni nak kena tanam berapa, sesuai tak sesuai ni, tanah pertanian ke, tanah pembinaan ke, tanah gambut ke, tanah apa ke, berapa tingkat maksimum boleh buat. Kemudian macam-macam kena ada ilmu. Tak ada main bantai je roboh bangunan. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui, sebab dia cipta satu alam semesta ni. Jangankan bumi je, satu alam semesta ni dia nak kontrol bagi stabil. Kalau tak ada ilmu tak tahulah. So semuanya menunjukkan sifat-sifat Allah yang dalam sifat 20 tu dah cukup dah. Bukan kita nafikan yang lain. Ni yang asas, yang basic. Dan kita boleh kata dalam Asmaul Husna itu kebanyakan sifat itu kembali kepada sifat 20 itu. Dan majoritinya kembali kepada sifat qudrah. Sebab kebanyakan dalam Asmaul Husna itu dia panggil sifat af'al. Sifat af'al. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Badi, Al-Musawwir, Al-Muhi, Al-Mumin, Al-Mu'iz, Al-Mu'iz, Al-Wahhab, Al-Razzaq. Itu semua sifat af'al. Kembali kepada sifat qudrah. So, tak payahlah kita sebut semua, cukup kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah. Daripada kudrah itulah muncul segala sifat-sifat af'al dia. Orang-orang yang berakal yang menggunakannya tentu berhasil mendapatkan bukti itu serta berjaya menggunakan segala faedah dari kejadian tersebut melalui penyiasatan ilmu pengetahuan yang berkenaan seperti ilmu alam, ilmu iktisad, ilmu tumbuh-tumbuhan dan binatang dan sebagainya. Ilmu fizik lah, sama sekarang panggil ilmu fizik atau biologi. Dari situ kita dah boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama dah siapkanlah, kita belajar cukup. Kan, cuma apa dalil Allah Taala tu wujudnya alam ini. Dari sudut mana? Dari sudut kewujudan dia saja. Bila dia wujud pasti ada yang mewujudkan. Kerana mustahil sesuatu itu wujud dengan sendirinya. Itu mustahil pasti ada yang mewujudkannya. Maka yang mewujudkan siapa? Iaitu Tuhan. Dan Tuhan sendiri mustahil dia diwujudkan. Kalau dia diwujudkan, seperti yang saya sebut tadi lah, tak mahu dia, mana yang mewujudkan itulah wilayah di Tuhan. Kemudian dilihat dari sudut lain pula kan. Maksudnya ciri-ciri alam itu kan. Ciri-ciri alam itu besar mana, saiz dia, panjang dia, lebar dia, sifat dia, arak dia dan sebagainya, itu iradah, ilmu. Jelas lah tu. Jadi sebab tu kita merenung, apabila kita merenung alam ini, kita akan mengenal penciptanya. Biar selalu saya bagi contoh kan. Kita tengok sesuatu apa saja, hasil ciptaan. Kita tengok lukisan yang cantik misalnya kan, sebuah lukisan yang cantik kita tengok, maka kita akan tahu pelukis dia bagaimanakah sifat pelukisnya. Kita akan tahu dia ni teliti, dia ni cincai-cincai ke, atau dia ni jitu, atau dia ni artistik ke, apa, ada unsur-unsur. Orang yang lagi pakar lagi tahu, lagi dia kaji. Ataupun kita makan makanan seseorang, dia ni pandai masak lah, sedap lah, cukup rasa betul. Tak memang semuanya, masinnya cukup, manisnya cukup, pedasnya cukup, semuanya cukup, tak terlebih tak terkurang. Kita tahu sifat-sifat. Lepas tu cara dia potong tu, halus cara dia ni, kita dah tahu dah. Ataupun kita makan-makan, alamak, tak lalu lah. Kita tahu ini mesti pemalas punya, tak erti masak punya, tak ada ilmu tentang masakan, nak memasak aku suka hati dia je, tak selera aku nak makan. Kita boleh kenal lah. Kita tak kenal pun dia punya siapa dia orang yang memasak tu, tapi melalui masakan tu kita dah tahu dah sebahagian daripada sifat-sifat dia. Betul? Apalagi alam semesta yang terbentang luas di depan mata kita ni, tengok Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ila akhirih. Apakah kamu tidak melihat kepada unta, bagaimana kami ciptakan? Bukan tengok unta apa, kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Wa ilas sama kaifa rufi'at, bagaimana langit kami tinggikan. Wa ilal jibal kaifa nusibat, bagaimana kami pasak gunung-gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi bagaimana kami bentangkan. Kan? Afala yanzuruna ilas sama fawqahum kaifa banainaha. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kekuasaan kami di ufuk-ufuk. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri-diri kamu. Dahsyat.
Manusia dalam diri dia pun tak selesai dia nak bahas. Dan masuk macam-macam. Masuk makanan macam-macam color, masuk air macam-macam color. Betul? Nasi kerabu warna biru. Nasi Arab si berani warna kuning, warna oranye, nasi lemak warna putih. Apa lagi macam-macam nasi ada, nasi goreng tu, nasi goreng ni lagi keluar warna coklat kuning. Itu je lebih kurang. Air minum kan, air biru ada, air hijau ada, air kuning ada, air merah ada, air kopi ada, air teh, coklat, hitam, semua air ada minum. Lagi keluar kuning je. Mana pergi, mana-mana tu pergi. Macam-macam lah. Mana kalau kita kaji diri kita saja sudah cukup untuk menunjukkan pencipta kita ni memang sangat dahsyat. Tak ada teknologi dalam dunia ni yang mampu cipta lalat seekor hidup. Tak ada teknologi yang kononnya nano ke apa ke, tak mampu menciptakan lalat seekor yang hidup. Tak mampu. Lalat mainan banyak, lalat plastik. Pokok jangan lalat pokok pun tak boleh nak cipta pokok hidup, daun hidup, bunga plastik banyak, daun plastik. Tak mampu, hebat macam mana pun teknologi sekarang ni. Jadi yang boleh cipta hanyalah Allah. Faham okey. Kemudian sambung kedua. Yang kedua, beriman kepada sekalian malaikat. Sebab pembahasan tentang Allah Ta'ala kan kita ada kuliah akidah. Jadi dalam tu nanti kita bahas detail lah. Ini secara ringkas saja. Yang kedua, beriman kepada sekalian malaikat. Beriman kepada sekalian malaikat adalah wajib. Wajib. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Kenapa beriman kepada malaikat wajib? Kerana Allah Ta'ala sendiri menyatakan wujudnya malaikat itu dalam Al-Quran, dalam kitab dia lah. Jadi maksudnya antara bila kita beriman kepada Allah, kita beriman juga dengan sifat kalam tadi kan. Dalam sifat 20 tu kan ada sifat kalam. So kalam Allah tu apa dia? Al-Quran tu lah. Al-Quran tu merupakan dalil. Dalil yang menunjukkan itu adalah kalam Allah. Faham Quran secara lafzi tu menunjukkan dalil kepada madlul kalam nafsi Allah, sifat kalam Allah. So dalam kalam Allah itu Allah Ta'ala cerita tentang wujudnya malaikat. Kan banyak kan, izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, penuhlah dalam Quran cerita pasal malaikat ni banyak. So wajiblah kita beriman malaikat itu wujud. Kemudian ada hadis mengatakan malaikat itu dibuat daripada cahaya. Okay, masalahnya isu malaikat dibuat daripada cahaya ni ulama khilaf. Apakah yang dimaksudkan malaikat itu dibuat daripada cahaya? Adakah betul-betul cahaya ataupun satu bahan yang bercahaya? Sebab ulama khilaf, cahaya ni zat ke sifat? Cahaya ni zat ke sifat? Maksudnya jisim ke arat? Zat atau jisim ataupun cahaya ataupun sifat ataupun arat cahaya ni. Ada yang kata cahaya sifat, cahaya arat. Cahaya mana boleh jisim? Kita tak boleh lihat cahaya sahaja tanpa sumber cahaya. Cahaya matahari, cahaya lampu, kan? Cahaya torchlight, cahaya api, cahaya lilin. Cahaya saja ada tak? Cahaya saja tanpa kita nampak cahaya saja tapi kita tak nampak sumber cahaya tu datang dari mana. Tak ada. So, cahaya itu adalah arat, sifat. Itu satu pendapat. Ada pendapat kata tak? Ada cahaya yang merupakan jisim pun ada. Ada cahaya yang merupakan jisim. Sebagai pendapat lah. Tapi yang masyhurnya cahaya itu sifat. Jadi kalau cahaya itu sifat, maknanya malaikat dibuat daripada cahaya. Maksudnya malaikat dibuat daripada benda yang bercahaya. Tak tahulah apa benda tu kan. Jadi benda tu dia bercahaya. Cuma benda tu tak tahu apa dia. Jisim tu apa tak tahu, tapi dia bercahaya. Ataupun kalau yang mengatakan cahaya ada yang bentuk jisim latif lah. Dia panggil jisim. Kalau cahaya ni jisim latif. Yang mengatakan cahaya tu jisim. So malaikat dibuat daripada cahaya yang namanya jisim, iaitu jisim jenis latif. Itu wallahu alam lah. Kita pun tak pernah tengok kan malaikat. Macam mana kita nak buktikan kebenaran itu? Sebenarnya semuanya berdasarkan dalil aja. Benda-benda gaib ni berdasarkan dalil. Ini dipanggil metafizik. Dia panggil bab metafizik. Kalau bab fizik tadi kan alam semesta inilah yang untuk menjadi dalil untuk menunjukkan kewujudan Tuhan, malaikat dan sebagainya. Maka bila bab-bab gaib ni bab-bab metafizik ataupun ma wara'at tabi'iyat dipanggil. Ma wara'at tabi'iyat metafizik. Benda yang gaib lah.
Benda yang gaib, akal susah nak buktikan. Gaib, macam mana akal ni? Paling pun akal kata dia harus tu je. Semua untuk mahiyah dia macam mana, kunhu dia macam mana, itu perlukan dalil naqli. So ada hadis mengatakan malaikat tu diciptakan bercahaya. Tu khilaf. Cahaya tu jisim kan arat. Seperti tadilah yang saya sebut. Yang kata cahaya dan kata arat. Ada yang kata jisim, ada yang kata arat. Yang kata arat maksudnya manusia, sebab arat ini sifat ni dia tak boleh berdiri sendiri, mustahil. Mustahil malaikat tu sifat, malaikat tu jisim. So dia mesti ada benda lah, maksudnya dibuat daripada jisim yang bercahaya. Atau yang mengatakan cahaya itu ada dua jenis. Satu, cahaya merupakan sifat ataupun arat bagi jisim. Dan ada yang mengatakan ada juga cahaya itu sendiri adalah jisim, iaitu jisim latif. Wallahualam. Tiada lelaki dan tidak pula perempuan. Malaikat ni makhluk yang tidak ada jantina. Tidak ada jantina. Tak ada malaikat yang lelaki atau perempuan, tak ada. Selalu taat kepada Allah, patuh menjalankan tugas yang telah ditentukan. Malaikat itu adalah banyak dan di antaranya ialah Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid. Jadi jumlah malaikat ni, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentera-tentera Allah melainkan dia sahaja. Ketika Nabi pergi Mi'raj kan, ketika Nabi pergi Mi'raj dalam Sahih Muslim, Nabi sampai ke langit yang ketujuh, Nabi nampak ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni kiblah bagi langit. Kalau Kaabah tu kiblah bagi penduduk bumi, kalau Baitul Ma'mur tu kiblah bagi penduduk langit, bagi malaikat. Jadi setiap hari 70,000 malaikat akan tawaf. Setiap hari 70,000 malaikat akan tawaf di Baitul Ma'mur, dan mereka setelah itu mereka akan keluar dan akan masuk lagi 70,000 malaikat yang lain. Dan yang dah tawaf sekali itu tidak dapat berpeluang lagi untuk tawaf yang kedua. Bayang. Setiap hari tukar 70,000 yang lain, 70,000 yang lain, 70,000 yang lain. Lepas tu bila Nabi tanya berapa banyak mereka, Jibril kata semenjak aku diciptakan dia orang dah ada dah. Jibril kata semenjak aku diciptakan aku dah nampak dia orang ni tawaf dah. Dia orang lebih awal lagi pada aku diciptakan. Dan sampai sekarang kita bertukar 70,000, bertukar 70,000. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui bilangan tentera-tentera Allah melainkan Allah saja. Cuma yang wajib kita ketahui yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir atau hadis yang sahih, itu Jibril, itu jelas. Dan Al-Quran sebutkan Jibril. Kemudian Mikail, Israfil. Masalah Israel sahaja yang ada khilaf sikit. Cuma ulama kata Israel itu adalah malaikat maut. So yang tak setuju dengan nama Israel boleh panggil malaikat maut, tak ada masalah. Pada penamaan tu tak ada masalah. Yang penting Israel tu dengan malaikat maut dia muradif, benda yang sama, malaikat yang sama, punya malaikat pencabut nyawa. Munkar Nakir sabit dalam hadis sahih. Kemudian Ridwan, Malik, malaikat syurga, malaikat neraka, jelas. Kemudian Raqib, Atid yang mencatat amalan kita, kiri dan kanan, amalan baik dan amalan buruk, ataupun dalam istilah yang lain kiraman katibin. Ada khilaf juga antara Raqib, Atid dengan kiraman katibin itu sama ke bukan? Ada khilaf kita. Khilaf kita tak bahas di sinilah. Itu 10 yang wajib kita ketahui kerana jelas disebut dengan dalil yang sahih, Quran dan hadis yang sahih. Yang lain-lain pun wajib juga kita beriman, seperti malaikat hamalatul arsh yang dalam Quran sebutkan. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ada malaikat yang memikul arasy Allah pada hari kiamat nanti, 8 malaikat. Dipanggil malaikat hamalatul arsh. Malaikat pemikul arasy. Kemudian ada malaikat qarabiyun. Malaikat-malaikat qarabiyun yang dekat, yang akan berzikir di arasnya. Kemudian ada malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Malaikat hafazah yang menjaga manusia. Sekurang-kurangnya ada 10 malaikat yang akan menjaga manusia, dipanggil malaikat hafazah. Itu pun sabit juga dalam dalil-dalil yang lain. Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada semua nabi lah. Kemudian manakala Mikail adalah bertugas untuk membahagikan rezeki dan hujan. Mikail urusan rezeki, urusan hujan.
Kemudian Israfil adalah peniup trompet ataupun sangkakala pada hari kiamat. Kemudian malaikat Israel adalah pengambil nyawa, Munkar Nakir adalah penyoal orang-orang mati di dalam kubur, Ridwan adalah penjaga syurga, manakala Malik adalah penjaga neraka. Raqib dan Atid keduanya menjadi penulis amal manusia yang baik dan yang jahat. Mengenai ketaatan dan kepatuhan malaikat, Allah SWT berfirman, Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ar min dabatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan bagi Allah sujud apa yang di langit dan di bumi. Sujud maksudnya di sini tunduk. Sujud yang dimaksudkan di sini adalah tunduk patuh. Dan sujud iaitu tunduk patuh apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dari antara yang merayap. Yang ini binatang-binatang. Dabbah itu binatang-binatang yang merayap. Dan juga malaikat. Padahal mereka tidak sombong. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Serta mereka kerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ini pun pembahasan panjang juga. Maksudnya mereka takut kepada Tuhan mereka min fawqihim kerana terima kasih, jazakumullah khair. Nanti dalam apa ni, dalam akidah kita bahas apa maksud yakhafuna rabbahum min fawqihim. Sebab apa? Kalau Wahabi dia ambil dalil, dia kata Allah dekat atas. Ni antara dalil dia min fawqihim. Nanti kita bahas apa maksud dia. Sebab bumi ni bulat kan. Logiknya semua orang boleh tahulah. Surah An-Nahl ayat 49-50. Selanjutnya mengenai kegembiraan dan syafaat serta permohonan keampunan malaikat kepada orang-orang yang beriman, Allah Taala berfirman pula, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap lurus. Maksudnya sumastaqamu, mereka istiqamah, berterusan, steadfast di dalam melaksanakan ketaatan. Tatanazzalul, kalau tak silap saya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Tapi di sini tatanazzalul malaikah. Kalau tak silap saya lah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun kepada mereka para malaikat dan mengatakan bahawa janganlah kamu takut dan jangan kamu berduka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan ambillah berita gembira tentang syurga yang telah kamu dijanjikan kepada kamu. Kamilah pengurus-pengurus kamu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Kamilah yang akan menjadi pembantu kamu. Surah Al-Fussilat ayat 30 hingga 31. Dan ayat-ayat yang terakhir, firman Allah Subhanahu wa taala lagi, alladzina yahmilul arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yang malaikat-malaikat yang memikul arash dan yang di sekitar arash, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Allah, dengan memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman dengan Allah Taala. Wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan mereka memohon keampunan untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in, Tuhan kami, Engkau telah meluaskan segala sesuatu, rahmatan wa ilman, rahmat dan ilmu. Faghfir lillazina tabu, ampunlah bagi mereka-mereka yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, yang mengikuti jalan-jalan kamu. Waqihim azabal jahim, dan selamatkanlah mereka daripada azab neraka jahim. Rabbana, Tuhan kami, wa adkhilhum jannati adnin, masukkanlah mereka ke dalam syurga adnin, allati wa'adtahum, yang mana telah Engkau janjikan untuk mereka, wa man salaha min abaihim, dan orang yang berbuat kebaikan di kalangan bapa-bapa mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa zurriyatihim, dan zuriat-zuriat mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qimus sayyi'atu, dan peliharalah mereka daripada segala kejahatan. Wa man taqis sayyi'at, barang siapa yang takut akan kejahatan, yauma izin, pada hari tersebut, faqad rahimtahu, sungguh Engkau telah merahmatinya. Wa zalika huwal fawzul azim, dan itulah kejayaan yang besar. Itu malaikat ni memohon keampunan untuk orang beriman. Nak bagi tahulah ayat-ayat yang mensabitkan wujudnya malaikat. Selain daripada malaikat yang 10 tadi, ada juga malaikat-malaikat yang saya sebutkan tadilah. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung pula insya-Allah. Yang ketiga, beriman kepada
kitab dan seterusnya. Cukup Jadi setakat itu saja dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua, amin wa iyyakum. InsyaAllah minggu depan kita bertemu bersemuka insyaAllah.